Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini, muka surat yang ke-18. Zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bebas dari kesulitan. Semua ini adalah ikrar, lafaz-lafaz yang mentauhidkan Allah. Itu sangat hebat. Baris yang pertama, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Ini semua adalah lafaz tauhid. Al-Azimul Halim, ada setengah tu Al-Halimul Karim pun boleh, tapi Nabi lafazkan lafaz yang hebat daripada kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada hadis yang sahih, bercanggah dengan alim ulama sedikit, khilaf sedikit tidak masalah. Cuma lafaz ini lagi cantik. La ilaha illallahul azimul halim, insya-Allah. Yang maha agung lagi maha lemah lembut. La ilaha illallah, ulang lagi, tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan yang layak, yang berhak disembah kecuali Allah. Rabbil arsyil azim, Rabb ataupun yang pemilik. Rabb ni, Tuhan ni tak berapa sedap lah. Sebab Tuhan ni banyak sangat Tuhan. Jadi kita gunakan Rabb ini Allah. Kalau Tuhan tu kita tukar kepada Allah lah. Tuhan ni bahasa India. Tahan. Dia dipanggil Tuhan. Tuhan ni macam Tuhan dia banyak tangan, Tuhan dia. Jadi kalau kita ikut perkataan dia, jadi tak berapa cantik lah kita gunakan untuk orang Islam Rabb ataupun Allah. Allah pemilik aras yang maha agung. La ilaha illallah Rabbul arsyil azim, pemilik aras yang maha agung. Orang kata sebut maha, tak boleh sebut maha kepada benda-benda lain. Ada je nama-nama maha macam PM kita sebut. Ada nama Mahathir, Maha Dewa tu, Dewa dia lah. Dewa orang-orang non-Muslim. Tapi kita ni nak sebut Maha ni boleh je sebut, tak ada masalah. Walaupun dia Maha ni nama daripada India juga. Kita asal bahasa kita ni banyak daripada India. India datang ke Malaysia banyak bercakap pasal Tuhan. Pasal kita dulu ada generasi orang-orang Bali sampai ke hari ini pun dia Hindu dia tak hilang sampai ke hari ini. Kita ingat pergi ke Bali tu pakai songkok, pakai ketayap Islam. Tapi rupanya dia orang memang keturunan dibawa daripada India sampai ke hari ini. Tak memeluk Islam pun. Dia sebut banyak Maha, Tuhan, benda-benda yang kita ikut-ikut tu boleh je sebenarnya. Sebab Maha ini adalah Subhanallah, Maha suci Allah, bebas daripada sebarang kekurangan. Sebab kita Subhanallah, kita sebut Maha suci Allah. Yakni Allah ni tidak memiliki sifat yang orang kata mempunyai sifat yang buruk, sifat yang sementara, sifat Allah ni mempunyai sifat yang terlalu hebat, semakin hebat. Maha agung, maha, semuanya maha. Maha ini bermaksud terlajak ataupun terlalu hebat. Itu maha. Sebab la ilaha illallah Rabbul arsyil azim, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali-Mu ya Allah. Rabbus samawat, Tuhan pemilik langit, ataupun kita sebut Allah Rabb, pemilik langit. Allah pemilik langit. Samawat ini jamak daripada sama.
Kita tengok, oh, as-sama, langit. Kalau as-samawat, langit-langit yang begitu luas, ya Allah. Tak ada tiang begitu hebat, mudah bagimu, ya Allah. Kita kadang-kadang kita ambil perkataan tu menjadi motivasi kepada kita untuk berdoa. Ya Allah, langit yang begitu luas, begitu hebat, cakrawala, bintang-bintang itu besarnya, matahari besarnya, begitu mudah bagimu, ya Allah. Gas yang tak pernah habis dalam matahari itu, ya Allah, begitu hebat. Nak hantar kami ke tanah suci mudah bagimu, ya Allah. Doa selalu nangis-nangis. Nak pergi haji, umur dah usia dah 60, rasa kaki pun dah sakit, nak tawaf, nak bersa'i macam mana. Kita doa dengan Allah, ya Allah, sihatkanlah tubuh badan nak pergi haji sangat ni, ya Allah, rindu sangat ni, ya Allah. Ambil perkataan yang hebat-hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, jadikan motivasi iman kepada kita. Doa dalam sujud terakhir solat hajat kita, ya Allah. Dalam hati bercakap, ya Allah, langitnya begitu hebat. Saya pernah buat itu sebab saya bagi tahu. Ya Allah, langit yang begitu luas, begitu hebat. Engkau ciptakan sangat mudah bagimu, ya Allah, dalam 6 masa sahaja. Ini nak hantar aku ni walaupun tak ada duit, Engkau maha kaya, ya Allah. Akbar, ya Allah. Saya dapat rasa macam mana hebatnya di dalam grup JNI ini memberi sedekah. Dengan sedekah itu ada yang rahsia dia diam dalam hati, dia dapat balasan yang besar daripada Allah. Ada yang sihat, ada yang bahagia, ada yang happy, gembira, tenang. Semua ada dalam. Kadang-kadang kita bank in 100 ke JNI, anak bank in kita 500, 200, Masya Allah. Selagi orang kata kalau kamu kedekut untuk membeli pancing untuk mendapatkan ikan yang besar, pancing pasti mahal. Kamu kedekut untuk membeli pancing, pasti kamu tidak akan mendapat anugerah ikan yang hebat dan besar itu. Begitulah sedekah. Kalau kamu takut untuk mendermakan wang kamu sebab kamu takut miskin, takut susah, kamu silap, kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya. Sebab tu saya tengok dalam grup ni, Masya Allah. Terima kasih, ya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sihatkan tubuh badan penderma-penderma, ya Allah. Murahkanlah rezeki penderma-penderma di grup ini, Masya Allah, tabarakallah. Itulah kalau kita susah sangat masuk rezeki, cuba kita pergi hari Jumaat lalu ikut tabung masjid. Bang, tolong berhenti kejap. Kenapa? Tak ada ni, tak ada masa. Alah, takkanlah nak sedekah pun tak ada masa, bang. Kena sebiji. Kita nak memancing pancingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alah, masuk RM10 je, bang. Masuk RM10, anak bank in 200, anak bank in 1000, siapa tahu? Masya Allah. Ada orang lain pula tolong bank in. Ya Allahu Akbar. Begitu hebat pagi Jumaat sedekah subuh. Masya Allah, esok Jumaat, malam ni ada surau-surau tempat kita baca Yasin. Kita sumbang kalau kuih 30 biji pun okey. Dah dalam RM20 ataupun RM18. 30 biji kuih yang kita suka, lepat ubi ke lepat pisang ke. Kita kalau rajin buat sendiri, kita bagi orang makan dekat masjid. Makanan itu, orang yang makan sedapnya lepat ubi, ya Allah, rupanya dia doa murahkanlah rezeki. Lepas kita bagi lepas ubi, orang lain bagi kita pula hadiah pula, kek lah, lepas pisang lah, apa yang kita suka, sate lah, apalah orang hantar rumah kita. Itu semua Allah SWT yang aturkan, cuma kita bagi sedekah je. Dekat masjid surau Jumaat ke apa ke, kita ada sikit, kita bagi sikit, pasti Allah akan balas kepada kita dengan sebab kita banyak sedekah. Sebab tu, ni semua ni zikir Rasulullah SAW ni bebas daripada kesulitan. Kita ni rezeki susah masuk. Kita baca doa ini sementara tu kadang-kadang kita sedekah, dengan sebab sedekah kita hadiahkan kepada anak saudara kita ataupun cucu kita RM20, RM10, menyebabkan suka lagi Allah Subhanahu Wa Taala pada kita dengan sebab kita sedekah. Kerana sedekah itu adalah perkataan yang benar. Sadaqallah. Maha benarlah Allah yang maha agung. Sadaqah. Sadaqah ini adalah suatu kebenaran yang kita bagi, itu simpanan kita di akhirat. Yang kita simpan itu bukan duit kita. Masih ada di dalam bank. Kerana bank punya. Bank, pegawai bank punya. Jadi duit yang kita simpan, kita ambil RM10 tadi tu, mas transfer
ke akaun Masjid Surau JNI, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan ganti. Kalau tak ganti pun biarlah, tak apa, dia simpan di akhirat. Yang mana kita akan terkejut, terperanjat yang kita bagi RM10 pagi tadi itu besar, lebih besar, lebih hebat daripada gantian di dunia. Masya Allah. Kita ada motivasi iman, kita seronoklah nak bersedekah. Kita seronoklah nak saling menghadiah. Hadiah walaupun dengar hadiah. Ni hadiah lah untuk abang, isi duit minyak RM10. Abang pergi kerja lah. Abang selalu bagi duit kat saya tak pernah bagi duit kat abang. Ni saya bagi duit minyak RM10. Isilah bang. Semoga minyak kereta abang tu diberkati oleh Allah. Dipanjangkan umur saya, disihatkan tubuh badan saya. Hadiah kepada suami kita. Walaupun hadiah, tapi itu adalah sadaqallahul azim. Maha benar Allah. Ya Maha Agung. Allahu Akbar. Kita cucu nak balik, ulur RM20. Ulur RM10. Allahu Akbar. Seronok, tenang hati kita dengan sebab kita bagi. Sampai dekat kampung kita tak bagi RM10. Kita kata, ya Allah, rindu cucu tak mengubati rindu. Kerana kita kedekut tak hidup masing. Masya Allah. Kita pun ubah perangai kedekut sayang duit itu. Besan kita datang, besan kita susah daripada kita bekerja dan sebagainya, kita bagi RM20. Masya Allah, RM50. Allahu Akbar. Hari raya besan kita bagi duit sebab besan kita. Kadang-kadang besan kita pula bagi duit kat kita. Masya Allah. Allahu Akbar. Saling menghadiahkan itu adalah, kita pergi rumah besan, bawa lah lepat ubi yang kita suka tu. Insya Allah. Kita bawa lah buah-buah yang kita suka tu. Seronok kita berbesan. Besan, ada yang besan ni umur lebih tua daripada kita. Macam saya, besan saya umur 60 lebih. Saya umur 50 lebih. Isteri saya umur 40 lebih. Macam besan kita ni macam seolah-olah macam mak kita lah. Saya panggil akak sebab umur saya dengan besan tu 10 tahun beza, lebih kurang lah. 10 tahun lebih. Tapi isteri saya 20 tahun beza. Mana dia panggil mak, saya kata janganlah panggil mak. Nak panggil apa? Panggil akak. Tak sesuai sebab dia umur dia. Kita tak apalah. Dia nak balik, kita bagilah apa-apa hadiah kat dia. Tudung lah, hadiah apa yang kita suka, makanan yang kita suka, hadiah kat dia. Jadi la ilaha illallah Rabbus samawat, Rabbul ard, pemilik segala dunia. Dunia ni alam dunia. Kita sebab apa? Rabb, pemilik bumi. Dunia ni, bumi ni sama je. Kalau dunia di alam dunia. Dunia, fid dunia wal akhirah, di atas. Dunia ni bahasa Arab. Bumi ni bahasa Melayu. Ada satu lagi bahasa Arab. Fil ard, di atas dunia. Pada. Fi ni dia boleh sebut pada, dalam. Fil ard, di dalam bumi boleh. Fil ard, di atas dunia boleh. Fil ard, di dalam dunia pun boleh. Kita duduk di dalam dunia. Kamu ni duduk dalam dunia. Tapi kalau dah meninggal, kamu ni duduk di alam barzah. Duduk di bawah bumi, di perut bumi. Bukannya perut sangat pun, berapa meter je, dalam 5 meter 4 kaki gitu. Ataupun 4 meter 5 kaki gitu je pun. Bukanlah perut sangat, tapi dalam perut bumi ni banyak hasil-hasil khazanah-khazanah emas, berlian, permata yang hebat-hebat, cantik-cantik ada di perut bumi. Minyak-minyak, gas-gas, Masya Allah. Manusia yang hidup di atas muka bumi ni akan mencari kebaikan di perut bumi. Kadang-kadang terjumpa satu lembah emas. Manusia menjadi tamak nak lagi satu lembah. Ya Allah, kurniakan lagi aku satu lembah emas. Tamaklah pula. Sedangkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah bersyukur. Sebab itu kita bersyukur, kita baca doa ni, zikir Rasulullah semasa kita di dalam kesulitan. Kita sulit, kita bacalah doa, kita banyaklah bersedekah. Sulit ni, dia banyak masalah sebenarnya. Sulit ni anak-anak kacau kita. Kita ni simpan-simpan duit. Kadang-kadang anak kita lah kebanyakan menantu ni. Jangan-jangan menantu ni dia wakil kepada anak kita. Kalau menantu lelaki nak pinjam duit, dia melalui anak kita. Pinjam duit tak habis-habis, ya Allah. Kita pun nak sedekah juga, nak macam-macam lah ujian. Kita doa dengan Allah di dalam kesulitan.
Kadang-kadang kita bagi tak banyak pun, kalau dia minta 1000 bagi, mak mampu 100 je lah. Bagi 100 je lah, doa dalam hati, baca doa ni, kesulitan kita, ya Allah. Lama-lama kita baca doa, anak kita doa dalam hati, anak kita tu bertukar jadi anak yang baik, anak yang soleh, dia pula bagi duit. Mana kau dapat duit ni? Isteri meniaga, saya meniaga dah mak, dah untung dah. Allah bagi rezeki, saya bagi balas balik pada mak, hadiah balik pada mak mentua, Masya Allah. Hebat doa tu dalam hati kita. Ya Allah, janganlah doa yang tak baik. Kau ni asyik minta duit je, mak pun nak pakai duit. Kau ni macam-macam tut kita sumpah seranah dia, jangan. Kita doa semoga engkau murah rezeki nak, anak-anak lain murah rezeki, engkau pun sama juga nak, semoga murah rezeki. Kita doa yang baik-baik. Satu hari nanti dia akan, kalau dia tak bagi duit pada kita pun dia bagi doa. Mana dia tahu dia doa dekat kolah dia menyesal. Tapi kolah, Allahumma ufirli wali walidayya, ya Allah. Ampuni dosa aku, dosa-dosa ibu ayah aku, dosa mertua aku, datuk nenek moyang aku. Ya Allah. Dia doa dengan penuh keinsafan, menangis tepi kolah sebelum ambil wuduk. Dia doa dah. Ya Allahu Akbar. Kita kata, ya Allah, terima kasih ya Allah. Jadi anak cucu, anak menantu yang baik-baik itu satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir, Rabbul Arshil Karim. Semua ini memuji Allah, mempunyai Rabb ini mempunyai arash yang mulia. Arash ini suatu tempat yang pernah Nabi SAW Isra wal Mi'raj bertemu Allah di arash, suatu tahap tempat yang manusia boleh masuk, malaikat yang dijadikan daripada nur cahaya Allah, malaikat tak boleh kena cahaya laser Allah Subhanahu Wa Taala, lebih terbakar. Maka Jibril kata, aku di sini sahaja, enggak boleh lepas daripada rintangan laser Allah Subhanahu, cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu masuklah sendiri, kamu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala Azza wa Jal, mengambil solat 50 waktu. Kemudian turun lagi, Nabi Musa kata, merayu lagi lah umat kamu, tak akan dapat buat 50 waktu. Begitulah nanti sampai bulan Rajab ada ceramah Isra Mi'raj. Adalah ustaz-ustaz yang akan menghuraikan ceramah Isra Mi'raj. Pada pagi ini kita bacalah sekali agung, mudah je baca ni. Dia semua ni ada yang telah kita baca sebelum ini. La ilaha illallah, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawat, rabbul ard wa rabbul arshil karim. Mudah sangat. Kita tak dapat hafal, kita baca je buku amalan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak macam tulisan Turki. Sebab kamera saya terbalik. Tangan kiri jadi tangan kanan. Ni tangan kanan ni. Jadi tangan kiri, Masya Allah. Nasib baik hidung saya satu je. Lubang hidung sama. Kalau tidak, kenapa hidung Ustaz belah kiri? Masya Allah. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita jumpa lagi. Jangan simpan jarum di dalam laci. Apa dia kata? Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam laci. Kalau ada salah dan silap, jangan simpan dalam hati. Okey, pergi ke Ustaz, buang dia jarumnya patah tu, Ustaz. Jarum tu terlebih kain dia keras. Seluar jin mungkin patah. Buang je. Okey. Okey, alhamdulillah dengan pantun tadi berakhirlah kuliah subuh kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Amin, Allahumma amin. Jazakallah khairan kasiran kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Zain bin Junoh yang telah pun menyempurnakan kuliah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan barakah bacaan surah Yasin dan doa kita secara berjemaah
kepada yang diuji, mudah-mudahan diberi syifa yang sempurna, diberi segala kemudahan, segala urusan berkaitan dengan mereka, iaitu kesakitan yang dihadapi, insyaAllah. Syukran jazilan atas perkongsian ilmu pada pagi ini, iaitu zikir Rasulullah SAW, iaitu bebas dari kesulitan. Mudah-mudahan kita dapat amalkan dan insyaAllah dengan izin Allah kita temui jalan penyelesaian masalah yang kita hadapi. InsyaAllah. Gemma Nur Iman juga merakamkan terima kasih kepada yang menginfak kepada tabung Gemma Nur Iman. Teruskanlah berinfak bagi memudahkan pihak Gemma Nur Iman untuk terus mengaturkan pelbagai program-program yang istimewa yang bermanfaat. Moga rezeki para penginfak melimpah ruah dan diberikan ganjaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada tim Gemma Nur Iman yang menyediakan platform untuk kita kuliah pada pagi ini, dan terima kasih kepada para jemaah yang sudi mengimarahkan, yang terus istiqamah. Semoga Allah terus merahmati, memberkati kita dengan kesihatan, ketenangan, kebahagiaan. Semoga Allah berikan kita kelebihan di sebalik kekurangan. Allah berikan kekuatan di sebalik kelemahan. Dimudahkan segala urusan duniawi dan ukhrawi kita, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Kuliah subuh kita sebentar lagi pada pukul 8.15 pagi, iaitu bersama dengan Yang Bahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Luqman Makhtar, penulis buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi Muhammad SAW. Jadi teruskan bersama dengan kuliah lebih kurang 10 minit dari sekarang. Dan kepada para jemaah yang ada urusan, semoga Allah permudahkan di manapun para jemaah berada pada ketika ini, insyaAllah. Jadi kita tutup dulu tirai kuliah subuh. Sekali lagi dipersilakan Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zain Bijunuh untuk menutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ya Allah, jadikanlah pertemuan kami kali ini pertemuan yang dirahmati dan diberkati, wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma, dan perpisahan kami nanti perpisahan yang tidak meninggalkan sebarang dosa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Masa sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian, melainkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, selalu berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Sadaqallahul azim, benarlah Allah yang Maha Agung, wa sadaqa Rasulun Nabiyul Karim, benarlah juga perkataan Nabi yang mulia. Terima kasih semua.